Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan cuba membuat tutorial untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan topik 3.1a, iaitu hukum kegravitian semester Newton bagi bahagian pertama. Dan dalam topik ini kita telah pun cover hasil pembelajaran bagi 3.1.1 hingga 3.1.3. Seperti kita dah belajar tentang formula Fg sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. Dan kita dah tengok berbagai jenis case ataupun contoh seperti daya graviti antara dua jasad dan daya graviti antara jasad dengan bumi, daya graviti antara satelit ataupun daya graviti antara bumi dengan matahari. So untuk sesi ini kita akan cuba tengokkan situasi-situasi yang melibatkan pengiraan formula. So pelajar boleh cuba pergi Google Classroom dan download bahan latihan 3.1a dan kita akan mulakan sesi tutorial. So ada lebih kurang 8 soalan. 8 soalan yang panjang, maka kita akan cuba bincang satu per satu. So kita akan gunakan G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. So jangan risau kepada nilai ini sebab soalan dia akan bagi. Ataupun dalam formula sheet biasanya dia akan ada nilai ini. So 1A, hitung daya antara peluru berjisim 2 kg dan pemberat berjisim 4 kg dengan jarak 50 cm antara pusat mereka. So kita perlu tahu apakah jenis formula yang boleh kita pakai. So Fg sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. Di mana G adalah pemarah kegravitian dan M1 adalah jisim bagi objek pertama, M2 adalah jisim kedua. Dan A adalah jarak di antara dua objek. Dan bila kita sebut jarak di antara dua objek, contohnya objek pertama dan objek kedua. So, bila kita panggil jarak, kita bukan maksud dia jarak macam ini. Tak. Maksud jarak adalah dia mesti daripada pusat. Pusat satu objek kepada pusat objek lain. So yang merah ini baru panggil jarak di antara dua objek. So kita mesti tengok kepada pusat. Dan kalau kita nak cuba kirakan daya dan kita cuba lukis. Kita cuba lukiskan gambar yang simple. Kita ada peluru 2 kg. Saya tuliskan M1. Dan kita ada pemberat M2 4 kg. Dan mereka dipisahkan dengan 50 cm. So R adalah 50 cm. Kalau boleh saya terus tukar kepada meter. 0.5 meter. So gunakan formula dan jawapan kita akan cuba tuliskan formula dulu. Fg sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. Dan masukkan nilai G 6.6 darab 10 kuasa negatif 11. Dan jisim pertama 2 kg, jisim kedua adalah 4 kg. Seperti ini kan. Dan untuk A, kita masukkan 0.5. 0.5. Dan tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan adalah 2.134 darab 10 kuasa negatif 9 Newton. 2.134 darab 10 kuasa negatif 9 Newton. So kita nampak sebenarnya daya graviti antara dua objek ini sangat-sangat kecil. Sehingga kita boleh abaikan. Sehingga kita tak akan rasa. Ini adalah 1A. Baik, dah selesai. Dan seterusnya, kita akan tengok kepada soalan B. Berdasarkan 1A, dengan menyebut jawapan F' dalam bentuk F. Maksudnya, bila kita tulis jawapan, kita jangan tulis nilai. Jangan tulis nilai. Kita cuba kaitkan dengan jawapan tadi. Hitung daya antara jasad apabila jisim peluru adalah 4 kg. Maksudnya kalau
kita dah ubah jisim, so sekarang daya dia dah berapa kali ganda. Contohnya mungkin 4 kali ganda, like that. So kita nak jawapan tulis macam ini. Kita tambah nombor saja. Okay, so kita nampak kalau jisim peluru yang berubah, berapa kali ganda dia berubah? Daripada 2 kg kepada 4 kg kan. So M1 ini, okay, dia telah menjadi 2M1 kan. Okay, M1 telah menjadi 2M1 kan sebab 2 kg menjadi 4 kg. Yang lain dia kekal, jisim pemberat dan juga jarak dia kekal. Dan sekarang bila kita tuliskan formula, okay, kita ada Fg prime baru, okay, sama dengan, dan sekarang kalau G seperti biasa, tetapi kalau M1 ini sekarang dia bukan M1, dia adalah 2M1. So kita gantikan M1 dengan 2M1. Yang lain M2 dengan AL kita cuba kekal. Kita boleh bawakan nombor 2 ini ke depan sebagai faktor. Dan kita dapat susun semula dengan dapat 2G M1 M2 bagi A kuasa 2. Dan kita cuba perhatikan bahawa sebenarnya nilai ini adalah sama dengan nilai sini. Kan? Jadi saya tak perlu masukkan nilai-nilai untuk kira. Okay, tak payah susah sangat. Saya cuba buat dari segi penggandaan, multiplication. Dan akhir sekali saya tahu bahawa ini sebenarnya adalah F. So jawapan adalah 2F. Okay, 2F. Maksudnya bila saya tambahkan jisim menjadi 2 kali ganda, maka daya graviti baru ini telah menjadi 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda. Okay, so tak payah masukkan nombor, sangat leceh. Okay, seterusnya kalau kita tengok jisim berberat adalah 12 kg. So apa yang berubah adalah M2 ini daripada 4 kg kepada 12 kg. So berapa kali ganda? Okay, 3 kali ganda kan? So M2 telah menjadi 3M2. So anda tahu kan, bila kita tengok formula ini, kita gantikan M2 menjadi 3M2. Oleh itu, formula tu kita akan masukkan 3M2 ke dalam M2. Oh, sorry. Okay. Okay, so mana dia? Okay, so kita akan masukkan 3M2 ke dalam M2. Dan yang lain, faktor dia akan kekal. Dan kita boleh letakkan nombor 3 ke depan. Jadi kita akan dapat jawapan 3 GM1 M2 A kuasa 2. Jadi kita nampak bahawa sebenarnya yang GM1 M2 bagi A kuasa 2 dia adalah F sebenarnya. Oleh itu kita dapat jawapan 3F. Okay, kita dapat jawapan 3FG. Di mana telah 3 kali gandakan daya original. Okay, 3 kali gandakan daya original. Okay, seterusnya, kalau jarak antara pusat mereka adalah 100 cm. So, apa yang berubah adalah jarak. Mula-mula 50 cm kan, sekarang menjadi 100 cm. So, 50 menjadi 100 kan. Mula-mula A, kita ganti menjadi 2A. So, masukkan A ini menjadi 2A. So, seperti berikut. So, Fg prime sama dengan dekat A ini kita ganti dengan 2A. Jangan lupa untuk letak kurungan. Dan dia bila dia kuasa 2, dia akan menjadi 4A kuasa 2. Kita cuba keluarkan nombor ini. Kita akan dapat sebenarnya daya telah menjadi 1/4 Fg. Okay, 1/4 Fg. Okay, very easy. Senang untuk selesai ya. Okay, seterusnya, kalau jarak antara pusat mereka adalah 150 cm. Sama juga, daripada 50 cm tadi, sekarang dia menjadi 150 cm. So, A telah menjadi 3A. Kita gantikan 3A kepada A. Oleh itu, kita akan dapat expression seperti ini. Okay, 3A. Dan bila kita kuasa 2 kan, kita akan dapat 9A kuasa 2.
dan keluarkan nombor tersebut, kita akan dapat 1/9. 1/9 Fg. Okay. Kenapa saya tulis Fg? Sebab kita tahu kan nanti kita ada banyak jenis daya. Okay. Kalau anda tahu nanti Form 5, anda akan belajar daya apongan. Okay. Daya memusat. Kita dah belajar. Lagi apa? Daya graviti. Bermacam-macam daya. So, bila kita label, kita tahu apakah daya ini. Okay. Tapi kalau anda tak tulis pun tak apa. Kita ada masalah. Baik. So, akhir sekali, kalau jisim peluru adalah 6 kg. Tadi 2 kg kan? So, 2 kg menjadi 6 kg. Maksudnya, M1 telah ubah menjadi 3 M1. Jisim pemberat mula-mula adalah 4 kg. Tukar menjadi 12 kg. Kan? So, M2 menjadi 3 M2. Untuk jarak mula-mula 50 cm. Kemudian dia menjadi 25. Mula-mula kita ada R dan sekarang dia akan menjadi separuh. Okey. Separuh R. So, gantikan formula yang original dengan perubahan kuantiti yang masing-masing. Baik, so bila kita cuba masukkan, so G 3M1. Okay, 3M1 darab 3M2 bahagi bracket 1/2 R kuasa 2. So kalau kat bawah 1/2 R kuasa 2 dia sama dengan 1/4 R kuasa 2 kan? Okay. So nombor-nombor kita cuba letak di depan. So 9 bahagi 1/4 sama dengan berapa sebenarnya? Okay, 9 bahagi 1/4. Okay, 1/4. Sebenarnya sama dengan 9 darab 4/1. So, dia adalah 36. Maksudnya, kalau kita cuba buat perubahan macam ini, kita akan dapat nilai daya graviti yang baru yang 36 kali ganda daripada original force. Okay, maksudnya dia semakin banyak. Okay, ini adalah soalan 1. Okay, very clear? Seterusnya, kita tengok kepada soalan 2. Okay, soalan 2. Okay, soalan 2, kalau ikut soalan yang telah saya bagi, saya lupa untuk masukkan jisim bumi dan jejari bumi. So, saya harap anda boleh masukkan nilai-nilai ini, jisim bumi dan jejari bumi. Okay, jangan hafal sebab soalan dia akan bagi. Okay, jangan cuba hafal. Tak payah hafal. Okay. So, Raja berikut menunjukkan bumi dengan jejari. Okay. Hitung daya graviti ke atas sebiji spera keluri berjisim 2 kg ke atas permukaan bumi. Maksudnya kita kena carikan daya graviti Fg kan? Okay, Fg. So, formula masukkan Fg sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. Okay, jadi formula masukkan dulu. So, G memang dah ada daripada atas. So, jisim M1 kita jadikan spera keluri ini adalah objek pertama. Dan objek kedua adalah bumi. Jisim kedua adalah 5.97 dalam 10 kuasa 24. Ini adalah jisim bumi. Bahagi dengan jarak. Okay, jarak antara pusat. So, memang jejari lah, jejari bumi. Okay, kalau kita tengok dia punya jarak adalah daripada pusat bumi dengan pusat spera keluri ini. So, dia memang jejari bumi. So, jawapan adalah 6.37 dalam 10 kuasa 6. So, bila anda tekan kalkulator, ingat jangan lupa untuk letak bracket. So, anda tekan 6.67 dalam 10 kuasa -11, darab 2, darab 5.97, darab 10 kuasa 24, okay, bahagi, letak bracket. Bahagi, bracket, 6.37 dalam 10 kuasa 6, bracket, kuasa 2. Dan anda akan dapat jawapan 19.63 Newton. Okay, 19.63 Newton. Okay, sebenarnya kalau kita dah belajar bab 2 kan, kita tahu berat sebenarnya sama dengan mg kan. Okay. Yang untuk formula ni dia tak ada G. Okay. Dia anggap anda tak tahu G berapa percutan bumi.
So, kalau kita dah tahu 9.81 adalah percutangan bumi kan. So, kalau kita 2 darab 9.81, kita akan dapat lebih kurang 19.62 Newton. Lebih kurang sama dengan jawapan A. Okay. Tapi untuk bab 3, kita anggap kita tak tahu nilai percutan bumi. Okay. Dan seterusnya, kita tengok kepada hitung berat sfera pada ketinggian R daripada permukaan bumi. Jadi sekarang kita punya jarak adalah 2R. Okay, 2R. Daripada pusat bumi kepada sini. Memang kita ada 2R. So kita gantikan R ini menjadi 2R. Okay, 2R kan. Jadi kita tak payah kira sebenarnya. Apa yang berlaku adalah R sekarang dia menjadi 2R. So, kita punya formula gantikan R dengan 2R. Kita akan dapat macam ini. Okay, 2R. Yang lain dia kekal kan, dia tak akan ubah. Dan kita nampak sebenarnya dia adalah 1/4 Fg. Dan kita cuba darab dengan daya original. Kita akan dapat jawapan lebih kurang 4.91 Newton. Okay, so anda nampak cara untuk multiplication ini, cara untuk substitution ini dia lebih senang berbanding dengan kalau kita setiap kali kita masukkan nombor. Okay, masukkan nombor mungkin kita akan buat salah. So, kita tahu hanya satu aspek yang ubah, kita cuma buat kali ganda. Okay, itu saja kan. Alright, ini adalah soalan 2. Okay, soalan 3. Kirakan daya graviti pada bulan. Okay, kita ada bulan dekat tengah, kita ada bumi, kita ada matahari. So, kirakan daya graviti pada bulan akibat daya graviti bumi. Dan daya graviti bulan akibat daya graviti matahari. Maksudnya kita nak kira masing-masing lah. Berapa daya graviti bulan sebab bumi. Dan berapa daya graviti bulan sebab matahari. Okay. So, untuk daya graviti antara bulan dengan bumi, so gunakan formula Fg sama dengan Gm1m2 bagi A kuasa 2. Okay. So, dekat sini, jisim pertama kita letak sebagai bumi. Okay, bumi. Jisim kedua kita letak sebagai bulan. Dan untuk jarak antara dua badan ini, okay, kita ada bulan dan juga bumi. So jarak dia adalah, dekat sini jarak antara bulan bumi adalah 3.84 darab 10 kuasa 8. So masukkan semua nilai dan akhirnya kita akan cuba tekan kalkulator. Kita akan dapat 1.98 darab 10 kuasa 20 Newton. Okay, so ingat bila kita tekan kalkulator kita bagi, ingat kena letak bracket ah. Okay, letak bracket supaya anda tak akan buat mistake. Okay, begitu juga kalau kita tengok daya graviti antara bulan dengan matahari. Okay, bulan dengan matahari ya. So sama juga letak formula F sama dengan Gm1m2 bagi A kuasa 2. Okay. Dan apa yang ubah adalah kita letakkan jisim M1 adalah matahari. Okay. Dan jarak pun berbeza kan, 1.5 darab 10 kuasa 8. Okay. So akhirnya kita masukkan kalkulator, kita dapat jawapan 4.34 darab 10 kuasa 26 Newton. Okay. So ini adalah jawapan. Right? Very easy. Seterusnya, kita tengok kepada soalan 4. Okay, soalan 4. Sebuah satelit dengan jisim 300 kg mengelilingi bumi. Okay, satelit ini dia mengelilingi bumi kan. So, jejari orbit ialah 35,000 km. Berapakah daya graviti ke atas satelit? Okay, daya graviti kan. So, sama juga kita masukkan formula. F sama dengan Gm1m2 bagi A kuasa 2. Okay. So, M1 kita letak jisim satelit, M2 kita letak jisim bumi, dan jejari orbit adalah 3.5 darab 10 kuasa
Okay, ingat kita kena tukar kepada meter. So 35,000 km ini kita kena darab 10/3. Okay, kena tukar kepada meter ya. Akhir sekali bila kita masukkan nilai dalam kalkulator, kita akan dapat jawapan 97.52 Newton. Okay, so nampak dia punya berat agak kurang sikit bila di angkasa lepas. Okay, sebenarnya kalau dia dekat bumi, dia memang berat kan, lebih kurang mungkin 2,000 lebih Newton. Tapi bila dia di angkasa lepas, okay, dia akan mengalami berat yang agak kurang sikit. Okay, right? Okay, seterusnya kita tengok kepada soalan 5. Dengan menggunakan hukum gerakan Newton kedua dan hukum kegravitian semester Newton, buktikan rumus G sama dengan G besar M besar bagi A kuasa 2. Okay, kalau hukum gerakan Newton kedua, kita tahu okay, F sama dengan MA kan. Dan kalau dari segi berat, kita tahu W sama dengan mg. Okay, mg. Dan untuk hukum kegravitian semester Newton, F sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. Okay, A kuasa 2. Dan kita jadikan contohnya M1 adalah jisim. Okay, jisim sesuatu objek. Okay, jadikan M. Nah, M2 kita jadikan jisim dia sebagai bumi, jisim bumi. So bila kita cuba samakan dua-dua formula, kita akan cuba potongkan M. Okay, seperti yang ini. Okay, so samakan dua-dua daya, berat sama dengan daya graviti. Okay, W sama dengan Fg ya. Dan kita tuliskan formula mereka. Okay, formula mereka. Dan lepas tu kita akan potong, cuba potongkan M. Dan kita akan dapat jawapan G sama dengan G besar M besar bagi A kuasa 2. Di mana M besar ini sebenarnya adalah jisim bagi bumi atau jisim bagi planet lain. Okay, so soalan 5 dah selesai. Kita ada 3 soalan lagi. Okay, soalan 6. Berapakah pecutan graviti di permukaan Marikh yang berjisi 6.4 dalam 10^23 kg dan berjejari 3.4 dalam 10^6 meter. Okay, so berapa kita nak kira pecutan kan? So gunakan formula daripada kita yang buktikan dalam soalan 5. G sama dengan G besar M besar bagi A kuasa 2. Okay, so tuliskan formula dan masukkan nilai. Okay, masukkan nilai. M besar adalah jisim Marikh dan A adalah jejari Marikh. Okay, dan akhir sekali kita akan dapat jawapan 3.69 meter per saat kuasa 2. Ini adalah pecutan graviti bagi planet Marikh. Soalan 7. Sebuah satelit berjisim M200 kg mengorbit bumi dengan jarak 30,000 km diukur dari pusat bumi. Tentukan daya graviti pada satelit tersebut. Okey, daya graviti sama juga kita kena tuliskan formula F sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. Okey, nampak kalau kita guna W sama mg boleh tak? Okey, boleh tak? Okey, sebenarnya tak boleh. Kenapa? Sebab G ini sama dengan 9.81, dia hanya valid. Okay, dia hanya valid apabila kita punya jarak, okay, kita punya jarak adalah di atas permukaan bumi. Bukan sangat jauh daripada permukaan bumi. Okay, faham tak? Okay, sebab kalau kita tengok semakin jauh daripada bumi, dia punya daya tarikan akan semakin lemah. Okay, daya tarikan semakin lemah. So kita punya pecutan graviti ni akan semakin kecil. Okay, semakin kecil. So 9.81 ini dia hanya valid apabila kita di kawasan atas permukaan bumi. Okay, bukan sangat jauh daripada permukaan bumi. Faham tak?
Okay, so bila kita cuba kira, kita guna formula GM1M2 bagi A kuasa 2. Okay, so masukkan nombor 6.67 dalam 10 kuasa negatif 11 darab 200 darab jisim bumi, dan kita kena darab lagi, okey, darab lagi jarak. Okey, jarak. Okey, dekat sini ada buat kesilapan, saya ada buat kesilapan. Okey, jarak 30,000 km diukur dari pusat bumi. So that means kita tak perlu tambah jejari bumi dah. Kita tak perlu tambah. Okey. So, dapat jawapan lebih kurang berapa? Okey, cuba kira. Okey. So, kita akan dapat jawapan sekejap, 5.97 dan bagi kepada 3 10/7. Okey, so kalau anda tekan kalkulator lebih kurang okay, 5.97 dan 10/24 200. Okey, anda akan dapat jawapan lebih kurang 88.5. Okey, 88.5. 88.5 Newton. So nampak tak sebenarnya dia punya berat dah berkurang. Kita graviti dah berkurang sebab dia punya jarak dah lebih daripada jejari bumi. Okey, lebih daripada jejari bumi. Sebab kalau 9.81 ni dia hanya sebab kita tengok bila kita guna formula GM1M2 bagi A kuasa 2 ini, A ini adalah berdasarkan jejari bumi. Okey, berdasarkan jejari bumi. Kalau lebih jauh daripada jejari bumi, dia punya nilai akan semakin kurang. Okey, sebab kita tahu kan, kalau daya graviti dia punya jarak semakin panjang, maka dia punya daya graviti akan semakin kurang. Dia akan semakin kurang. Okey. So, ini adalah soalan 7. Dan akhir sekali untuk soalan 8. Okey, soalan 8. So, kira daya graviti antara bulan dan seorang pelajar berjisim 100 kg jika pelajar ini berada pada permukaan bulan dengan jarak 1.74 dan 10/6 dari pusat bulan. Okey, dari pusat bulan. So, kita nak kirakan daya graviti kan. So, formula F sama dengan G M1M2 bagi A kuasa 2. So, M1 contohnya dia adalah jisim bagi pelajar. M2 dia adalah jisim bagi bulan. Dan A adalah jarak. Okay, jarak. So, tekan saja kalkulator, dia dapat jawapan lebih kurang 161.93 Newton. Okay. Dan seterusnya kita kena tentukan nilai pecutan bulan. Okay. Ada dua cara sebenarnya. Okay, dua cara. So, cara pertama senang saja kalau kita guna formula tadi kan, G sama dengan G besar, M besar bagi A kuasa 2. Kita masukkan nilai jisim bulan dan kita masukkan jarak. Okay, dan kita akan dapat jawapan pecutan bulan. Okay, so cara pertama. Okay, cara pertama adalah sini. Okay, sorry ya, sini. Okay, so kita akan dapat jawapan lebih kurang 1.61 ms negatif 2. Okay, kita masukkan nilai jisim bulan dan juga jarak bagi daripada pusat bulan. Okay, cara kedua adalah cara yang senang. Kita guna hukum Newton kedua, iaitu kita tahu berat kan, formula berat adalah W sama dengan mg kan. So G sama dengan W bagi M. W bagi M kan. Jadi berat adalah 161.93 bahagi dengan 100 kg. Kita akan dapat jawapan lebih kurang 1.61 ms negatif 2. Okey, mana-mana cara pun boleh. Tetapi biasanya cara yang hukum Newton kedua dia lebih senang. Okey, so itu sahaja daripada tutorial latihan 3.1a. Dan seterusnya nanti kita akan tengok latihan 3.1b. Saya akan membuat satu tutorial pada video yang seterusnya. Okey, itu sahaja. Terima kasih.